Assalamualaikum semua, anda bersama saya Afiq Ipin. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan macam mana cara untuk kita selesaikan hutang dengan cepat. So, anda nak tahu cara-caranya? Teruskan menonton. Sebelum kita tengok macam mana cara untuk kita selesaikan hutang dengan cepat, pertama sekali kita kena faham yang mana hutang ni ada dua bahagian. Okay? So, hutang ni terbahagi kepada dua. Kalau kita tengok kat sini, okay, ini hutang. So, hutang ni, dia ada satu bahagian kita panggil sebagai hutang jahat. Yang bahagian kedua pula, kita panggil dia sebagai hutang baik. So, kita kena pandai differentkan apa beza di antara dua jenis hutang ni. So, hutang jahat ni maksudnya adalah hutang yang membuatkan kita menjadi makin miskin. Manakala hutang yang baik ni pula adalah hutang yang membuatkan kita menjadi semakin kaya. So, contoh-contoh hutang jahat ni adalah macam contoh hutang kad kredit, hutang personal loan, hutang PTPTN, apa-apa sahaja hutang yang tak contribute kepada poket kita, itu kita panggil sebagai hutang jahat. Manakala hutang yang baik ni pula adalah hutang yang menambah kekayaan kita. Sebagai contoh, hutang yang baik adalah rumah. Okey, ini adalah hutang yang baik. Okey, contoh hutang yang baik yang kedua adalah kereta. Macam mana nak lukis kereta ni? Okey, macam ni kereta. Ini adalah hutang-hutang yang baik. Okey. So, kereta ni juga boleh menjadi hutang yang jahat. Okey, macam mana kita nak tahu sama ada kereta yang kita pakai tu adalah hutang yang baik ataupun hutang yang jahat? Kereta, sekiranya kita menggunakan kereta tersebut untuk kegunaan kita menjana pendapatan, maka hutang kereta tersebut adalah hutang yang baik. Sebagai contoh, kalaulah kita guna kereta tersebut untuk kita buat Grab ke, ataupun kita guna untuk kita COD barang, untuk kita angkat stok, jual barang dan sebagainya. So, kereta itu adalah merupakan suatu hutang yang baik. Manakala sekiranya kita menggunakan kereta hanya semata-mata untuk keselesaan kita, maka kereta itu tergolong dalam kategori hutang yang jahat. Sebagai contohnya macam mana? Katakanlah kita bekerja. So, hari-hari kita nak pergi kerja. Kalau kita naik public transport macam payah kan. So, kita beli kereta sendiri. So, untuk pergi kerja cukup dengan sekadar kita pakai kereta murah sahaja. Tapi untuk keselesaan kita, kita membeli kereta yang lebih mahal. Kereta yang lebih selesa. So, kereta tersebut merupakan hutang yang jahat bagi kita. So, benda ni subjektif. Setiap orang dia tak sama. Pokok pangkalnya kita kena faham perbezaan di antara hutang jahat dan juga hutang baik. Barulah kita boleh tengok macam mana cara kita nak selesaikan hutang dengan cepat. Cara yang pertama macam mana kita nak selesaikan hutang kita dengan lebih cepat adalah kita kena start track perbelanjaan kita setiap bulan. Benda ni mungkin semua orang dah tahu, tapi berapa orang yang buat? Tak ramai yang buat kan? Sebabnya ramai orang yang saya jumpa, dia orang tak tahu pun. Dia orang dapat gaji tu, tak tahu duit tu pergi ke mana. So benda ni amat-amat bahaya. Sebabnya bila kita tak tahu duit kita pergi ke mana, sebenarnya terlalu banyak kebocoran dalam perbelanjaan kita. Salah satu cara untuk kita tahu dekat mana bocornya duit poket kita ni adalah kita kena start track perbelanjaan kita tiap bulan tu. Kita kena catat apa benda kita beli setiap hari. Daripada sekecil-kecil pembelian sampailah sebesar-besar pembelian. So di hujung bulan kita akan dapat tahu, okey bulan ni, oh aku banyak beli ni, aku banyak beli ni. Oh aku beli air lah, aku beli burger lah, aku beli ni. So bila campur-campur semua benda-benda yang tak patut tu, amat besar jumlahnya. So, benda-benda yang kita bazirkan tu sebenarnya kita boleh gunakan untuk kita top up hutang-hutang kita tu supaya hutang kita selesai dengan lebih cepat. Seterusnya, kita ada dua teknik yang mana kita boleh pakai untuk kita selesaikan hutang kita dengan keadaan yang cepat. So, dua teknik itu adalah teknik snowball dan juga teknik avalanche. Macam mana saya nak sebut ni? Avalanche lah kita panggil. Jadi saya akan explain macam mana perbezaan di antara dua jenis teknik untuk kita selesaikan hutang ni. So, teknik snowball tu macam mana? Teknik snowball ni adalah
kita kena selesaikan hutang yang mana mempunyai baki yang sedikit terlebih dahulu kepada hutang yang mempunyai baki yang lebih besar. Itu kita panggil teknik snowball. So, kalau kita tengok kat sini, kita ada hutang kereta, kad kredit, PT-PT dan personal loan. So, di antara keempat-empat hutang ini, hutang personal loan paling sedikit. So, kalau kita pilih untuk menggunakan teknik snowball, kita perlu selesaikan hutang personal loan terlebih dahulu, diikuti oleh hutang kad kredit dan hutang PT-PTN sampailah hutang kereta. Dan yang kedua adalah teknik avalanche. Teknik avalanche ni adalah kita kena selesaikan hutang yang mana mempunyai kadar interest rate yang lebih tinggi terlebih dahulu. So, kalau kita tengok dekat sini, interest rate yang paling tinggi dekat sini adalah kad kredit. Yang mana kad kredit ni dia punya interest rate 18% setahun. So, kita kena selesaikan hutang kad kredit terlebih dahulu, diikuti oleh hutang personal loan, and then hutang kereta, dan seterusnya hutang PT-PTN. So, kalau kita tengok dekat sini, mana satu yang lebih baik? Okay, kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya teknik avalanche ni lah yang paling bagus dalam menyelesaikan hutang kita dengan cepat, sebab kita boleh dapat jimat duit banyak dekat situ. Interest rate ni dia berkadar terus dengan masa. So, semakin lama masa kita ambil untuk selesaikan sesebuah hutang tu, semakin banyak interest rate yang dikenakan. Bermaksud semakin banyak keuntungan bank. Jadi, sekiranya kita selesaikan hutang yang mana mempunyai interest rate lebih tinggi, maka sebenarnya kita dapat jimat lebih banyak duit. Okay, tapi kalau kita tengok kajian, sebenarnya ramai orang menggunakan teknik snowball berbanding teknik avalanche. Sebab apa? Sebab teknik snowball ni dia memberikan kita satu motivasi untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Sebabnya dengan menggunakan teknik snowball, kita boleh dapat result tu dengan lebih cepat. Contohnya kalau kita selesaikan hutang personal loan ni, hutang personal loan dia ada baki 3,000 je. So, untuk selesaikan hutang personal loan ni lagi cepat berbanding kita nak selesaikan hutang kad kredit dulu. Kalau kita guna teknik avalanche tadi, kita kena selesaikan hutang kad kredit dulu. Yang mana dia mengambil masa lagi lama berbanding hutang personal loan ni. So, untuk short term, teknik snowball ni lagi popular berbanding teknik avalanche. Sebab itulah ramai yang menggunakan teknik snowball. Dalam video kali ini, saya hanya menceritakan secara ringkas perbezaan di antara teknik snowball dan juga teknik avalanche ni. Tapi sekiranya anda nak tahu dengan lebih detail berkaitan dengan pengiraan untuk kedua-dua teknik ini, yang mana lebih cepat untuk anda, so anda boleh tinggalkan komen dekat ruangan komen di bawah. So, insyaAllah dalam next video, saya akan buatkan satu video khusus yang menceritakan perbezaan di antara teknik snowball dan juga teknik avalanche. Sekiranya video ini memberi manfaat kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okey, bertemu lagi kita dalam video seterusnya. Assalamualaikum.